Salam sejahtera, my boys and my student. Today we continue with the last unit, Unit 12. Malaysia dalam hubungan antarabangsa. So, macam mana hubungan negara kita, negara Malaysia dengan negara-negara luar. Itulah dipanggil hubungan antarabangsa. Seperti biasa dalam setiap chapter ada nilai universal yang perlu ditekankan untuk bab ini. Nilai universal yang ditekankan ialah nilai hormat, nilai tanggungjawab, nilai keberanian, nilai kerjasama dan nilai berterima kasih. So ada persoalan di atas ni. Apakah faedah yang diperoleh daripada hubungan diplomatik yang dijalinkan dengan negara luar? So banyak faedah sebenarnya. Terlalu banyak faedah. Sepatutnya pada tahap kamu dah hujung tingkatan 5 ni, soalan ni kalau diajukan kepada kamu, awak boleh jawab dengan bermacam-macam jawapan. Dari segi keselamatan, dari segi politik, dari segi sains dan teknologi, dari segi pendidikan. So ada banyak faedah yang diperoleh daripada hubungan diplomatik antara Malaysia dan negara luar. So hubungan antarabangsa bermaksud pertalian dan interaksi antara negara di dunia. Hubungan antarabangsa juga meliputi interaksi antara negara dan organisasi antarabangsa, syarikat multinasional dan pertubuhan bukan kerajaan. So, hubungan antarabangsa means macam mana relationship between Malaysia and other countries in the world. Not only other countries, but also multinational company, NGO, di seluruh dunia. So contoh negara yang memiliki hubungan dua hala dengan Malaysia, ni contoh sikit sajalah, banyaklah. Contohnya apa? Kenapa Malaysia banyak berhubungan dengan UAE, United Emirat Arab Bersatu? Ini banyak berkaitan dengan umat Islam di Malaysia perlu menunaikan haji setiap tahun, pergi ke sana setiap tahun. So that's why kita berhubungan secara diplomatik yang rapat. Dengan China, of course, sekarang ni kita dengan China almost, kita juga adalah antara salah satu pasaran yang penting bagi negara China, sebab banyak produk di Malaysia, boleh katakan almost everything came from China. Even the Apple also came from China. So banyak sangat produk datang dari China. So sangat penting negara China ni. Kita walaupun Malaysia ni banyak berhubungan, banyak buat transaksi dari segi perindustrian, barang-barangan, yang banyak dari negara China, tapi kita adalah market yang kecil saja bagi negara China. So negara ni pentingnya Malaysia berhubungan dengan China untuk terus-menerus membuat import dan ekspor barangan. So seterusnya dengan Australia, banyak kita buat hubungan diplomatik dengan Australia sebab Australia juga adalah salah satu negara Commonwealth. Kita banyak buat pelancongan, orang Malaysia ke Australia, orang Australia juga ke Malaysia, dari segi pendidikan, dari segi keselamatan, terutamanya dari segi latihan ketenteraan. Seterusnya dengan negara Indonesia. Ini negara jiran. Apa yang terjadi kat negara jiran, kita terasa bahangnya. So itulah pentingnya hubungan Malaysia dan Indonesia.
dia satu negara yang boleh dikatakan sini majoriti. Dua negara ni adalah rumpun yang sama. Majoritinya adalah sini asal daripada majoriti orang Melayu, sana orang Jawa. Sebenarnya dia orang satu rumpun yang sama tapi terpisah, seperti Taiwan dan China macam tu lah. So kita penting berhubungan dengan Indonesia ni dari segi keselamatan, dari segi sempadan negara, dari segi teknologi, dari segi alam sekitar, sangat penting. Begitu juga dengan negara Jepun. Jepun ni Malaysia sangat bergantung dari segi teknologi. Banyak barang-barang perindustrian dihasilkan. In fact, kebanyakan kereta yang popular di Malaysia datang dari Japan. Toyota, Honda, Mitsubishi, banyak brand-brand yang berada banyak di atas jalan raya datang dari Japan. Malaysia sangat bergantung, harap daripada Jepun. Terutamanya sekali sekarang ni ialah Perodua. Perodua mendapat teknologi secara langsung daripada Daihatsu. Daihatsu adalah anak syarikat daripada Toyota yang berasal daripada Japan. Okay. So dalam page 171 ni, awak akan dapati beberapa lambang ataupun logo pertubuhan antarabangsa yang dianggotai oleh Malaysia. Tapi sebelum tu, cikgu nak baca sikit atas ni. Secara umumnya, Malaysia menjalinkan hubungan antarabangsa yang melibatkan hubungan dua hala dan hubungan pelbagai hala. So yang ni cikgu nampak, ini boleh ada trik ni dalam exam, dia boleh tanya ni. Hubungan dua hala dan hubungan pelbagai hala, apa beza dia? Hubungan dua hala ialah hubungan antara dua buah negara dalam pelbagai bidang. So ni hubungan dua hala lah ni. Contohnya Malaysia dengan Indonesia dua hala, Malaysia dengan Jepun dua hala, Malaysia dengan Australia dua hala. Okey, faham yang tu? Hubungan pelbagai hala pula, ni pelbagai hala pula ialah melibatkan lebih atau dua buah negara dan keanggotaan negara dalam pertubuhan peringkat serantau dan antarabangsa. Okey, pelbagai hala pula melibatkan lebih daripada dua buah negara dan keanggotaan negara dalam pertubuhan peringkat serantau dan antarabangsa. Okey. Contohnya Malaysia dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nation, ASEAN. Okey. Dan pertubuhan antarabangsa seperti PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, atau United Nation, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC ataupun Organisation of Islamic Cooperation, Pergerakan Negara-Negara Berkecuali atau Non-Aligned Movement, NAM, dan Commonwealth. So ada dua. So yang dua jenis hubungan. Ini hubungan dua hala, ini hubungan pelbagai hala. Boleh keluar dalam exam. So benda-benda kecil macam ni yang mungkin kita terlepas pandang boleh ditanya dalam peperiksaan. So kita nak go through ni sikit. Apa dia ASEAN ni? What is ASEAN? ASEAN ialah Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Okay, itu so you kena hafal ni ataupun you kena ingat ni, Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, sebab pernah keluar dalam exam. Bagi saja lambang ni, apakah maksud lambang tersebut? So sekarang ni ASEAN officially Association of Southeast Asian Nation is an economic union. So dia lebih bersifat kepada ekonomi. Ada 10 members. Nowadays ada 10 members.
Okay, kita tengok sini. Ni negara-negara yang bawah ASEAN: Myanmar, Thailand, Cambodia, Singapore, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Philippines and Brunei. So ini negara-negara ASEAN. So banyak belajar dalam subjek sejarah rasanya. Okey. Seterusnya kita pergi ke OIC, Organization of Islamic Cooperation. Okay, OIC, formerly the Organization of Islamic Conference, is an international organization founded in 1969, consisting of 57 member states with a collective population of over 1.8 billion as 2015. So mungkin sekarang lebih daripada 1.8 billion population, with 49 countries being Muslim majority countries. Out of 57, 49, daripada 57 ahli dalam OIC, 49-nya adalah negara yang majoritinya orang Islam. Okay. So OIC sudah. Seterusnya kita pergi tengok UN ataupun United Nation. So UN, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okay. The UN, the United Nation, is an intergovernmental organization aiming to maintain international peace and security. So ini dia bersifat lebih kepada keamanan dan keselamatan. Develop friendly relation among nations, untuk mewujudkan kerjasama yang lebih mesra antara satu sama lain. Achieve international cooperation and be a center for harmonizing the action of nations. So dekat Wikipedia, kalau kita search dekat Wikipedia, so ada banyak lagi maklumat-maklumat berkaitan dengan PBB. So untuk setakat yang perlu penting untuk subjek pendidikan moral, you kena tahu apa dia PBB ataupun United Nation, what is the main purpose of the organisation. So tapi adalah lebih bagus kalau ada masa you baca sekali lalu what is United Nations. Okay, tak rugi pembaca ni. So untuk tambahan ilmu kepada subjek-subjek lain dan tambahan ilmu semasa kepada knowledge, general knowledge yang patut kita semua ada. Okay, seterusnya saya nak pergi ke Commonwealth of Nations. Commonwealth of Nations, generally known simply as Commonwealth, is a political association of 54 member states, and almost all of which are former territories of the British Empire. So Commonwealth adalah negara-negara bekas jajahan British. Ini banyak dah baca dalam subjek sejarah. So kita, negara Malaysia adalah salah satu daripada negara Commonwealth. Ada 54 negara Commonwealth. Kita salah satu daripadanya. Dan kita juga antara negara-negara Commonwealth yang berjaya membangun dengan pesat selepas kemerdekaan. Okay. Cuma saya still membayangkan, sekiranya maybe you juga boleh imagine, adakah negara Malaysia jika tidak merdeka sehingga ke hari ini adalah lebih bagus daripada negara Malaysia yang kita ada sekarang.
So something yang boleh kita fikir-fikirkan. Kita tengok dari segi teknologi negara kita, kita tengok dari segi building di negara kita, macam mana kita di sekolah King Edward sangat rapat, sebab sekolah kita juga adalah salah satu sebuah sekolah yang dibina semasa jajahan British, dan tinggalan bangunan yang ditinggalkan masih kukuh dan masih boleh digunakan sehingga hari ini. Kita tengok blok A, betapa selesanya kita berada di blok A. Belajar dengan, walaupun cuaca panas, kita duduk dalam bilik kelas tanpa aircon masih selesa. Begitu juga kalau kita berada di dewan. Dewan kita adalah semasa jajahan British. So you bandingkan pula dengan bangunan-bangunan sekolah yang baru, blok-blok baru, blok E, blok F, cepat rosak, panas, tak begitu selamat. So something to think about lah. Kalau Malaysia masih dalam jajahan British, adakah dia lebih bagus? Okey, tak apa, last sekali, kita juga, negara Malaysia juga adalah salah sebuah negara non-aligned movement. Apa dia tu? Negara pertubuhan negara-negara, pergerakan negara-negara berkecuali. So for your information, 6 pernah keluar dalam exam SPM, ASEAN pernah keluar dalam exam SPM, PBB juga pernah keluar dalam exam SPM, OIC pernah keluar dalam exam SPM, Commonwealth juga pernah keluar dalam exam SPM, tapi different years, tak sama setiap tahun. So kita tak tahu, mungkin 2021 keluar PBB. So kalau sebab apa sekarang dengan isu-isu pandemik dunia, PBB lah yang memainkan peranan. Boleh jadi keluar juga tentang ASEAN, sebab musim panas, jerebu, macam mana kita menangani hubungan antara Malaysia dengan Indonesia dan serentak ASEAN yang lain. So antara contoh hubungan dua hala antara Malaysia dengan negara luar, apa yang kita biasa buat dari segi keselamatan dan undang-undang antarabangsa bagi memastikan kedaulatan dan hak kedaulatan negara terpelihara, memastikan tanggungjawab dan komitmen negara di bawah undang-undang antarabangsa terlaksana, memelihara dan mempromosikan hak asasi manusia. Dari bidang ekonomi, hubungan perdagangan pada peringkat global, perkongsian teknologi dan kepakaran pelaburan asing. Saya tak pasti yang ni lebih kepada kepentingan ke, lebih kepada tapi kita baca sajalah. Politik, memupuk hubungan politik yang baik dengan negara-negara asing, memantau perkembangan politik negara asing, memudah cara lawatan negara lawatan secara rasmi dan lawatan kerja pemimpin antara negara. Bidang sosial, bantuan kemanusiaan, perkongsian silang seni dan silang budaya, pelestarian alam sekitar. Okay, penting di sini saya nak bawa you faham apa maksud pelestarian ataupun lestari. Apa maksud lestari? Okay, ramai yang mungkin blur. Kita tengok dalam buku teks ni, sebenarnya kalau pergi ke glossaries, okay, you cari kelestarian. Kelestarian adalah keadaan seperti hutan, persekitaran, ini sepertilah, bukan sepatutnya dan bukan semestinya, hutan, persekitaran dan lain-lain yang tidak berubah atau terpelihara seperti asal. So, apa maksudnya? Lestari means keep everything in place as it is. So,
pelestarian alam sekitar. So kita nak memastikan alam sekitar kita terpelihara. Itu lah maksudnya. Okay. Dan one more things. Dalam subjek pendidikan moral, tak kisah you nak jawab dalam English ataupun dalam bahasa Melayu berkaitan dengan nama-nama pertubuhan antarabangsa ni. Sebab mostly keluar non-aligned movement, you jawab non-aligned movement walaupun dalam bahasa Inggeris, jawapan masih diterima. Sebab itu adalah kata nama khas bagi pertubuhan tersebut. Okay, baiklah, itu saja untuk part 1 daripada unit 12. Kita akan bersambung lagi untuk video seterusnya. Sekian, terima kasih.